Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 benda yang kita kena dapat dan 3 benda yang kita kena buat dalam hidup kita. Benda yang pertama yang kita kena dapat ialah hidup ni biar cukup umur. Hidup ini biar cukup umur. Umur yang cukup dia panggil ajal musamma. Ajal musamma. Di dalam banyak surah Al-Quran, surah Hud, contoh ajal musamma ni ajal yang Allah tak beritahu kita bila ia berlaku. Dan ajal musamma ini yang sepatutnya kita dapat. Contoh yang kita boleh tengok dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni ayat awal-awal tu. Okey, ayat yang kedua untuk muka surah 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajalan wa ajalun musamma indahu thumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah mencipta kamu, yang diasal kamu min-tin, daripada tanah. Thumma qada, kemudian dialah juga qada, telah menentukan ajalah, tempo-tempo, kan? Lepas itu dia sebut wa ajalun musamma, mati, ajal musamma indahu, dari sisinya. Maknanya dia yang menentukannya, kita tak tahu. Tapi kita hidup ni kena dapat ajal musamma ni. Makna kita tak boleh sepatutnya kita mati sebelum ajal musamma, dengan sebab-sebab yang datang daripada kita sendiri. Baik, satu kita kena dapat. Yang kedua, kehidupan sepanjang ajal musamma ini kita kena dapat. Maknanya kebahagiaan, rezeki, sihat dan seumpamanya kita kena dapat sepanjang ajal musamma ini. Apa maknanya? Kita tak nak hidup kita ni, orang kata umur kita 100 contohnya, 90 tahun, pada nak sampai 110 tahun lagi kita hidup menderita, rezeki tak ada, sakit dan seumpamanya. Sepatutnya orang yang digunakan umur ini secara automatik dia ada hak dia untuk dapat rezeki, sihat dan seumpamanya, sekadar dia waktu dia itu. Yang ketiga, 3 benda yang ada jumpa dalam Quran ni yang Allah beri kepada kita ni, dia boleh guna sampai kepada ajal musamma. Apa benda? 3 benda dalam surah Sajdah, surah Sajdah antaranya, surah Mulk pada, iaitu wa nafakha fihi min ruhihi. Setelah Allah beri nafas kita daripada darah ibu sampai sekarang ni, dia beri yang min ruhihi, daripada ruh, daripada Allah pinjam yang ruh ni. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kita, bekalkan kepada kita telinga boleh dengar, wal absar, mata boleh tengok, wal afidah, hati boleh berfikir.
ayat-ayat. Alhamdulillah, kan? Dan kita harap sepanjang umur kita yang Allah beri ni, kita nak guna tiga-tiga ni sampai ke penghujung ajal bersama. Kaedah macam mana untuk kita kekalkan, kita dapat umur cukup, rezeki cukup sampai mengikut umur yang kita ada. Dan tiga benda ni, telinga, mata dan fikiran boleh berfungsi sampai kepada penghujungnya. Gitu. Jadi saya nak share lah dengan sahabat-sahabat dan saya nak cuba amalkan sekadarnya. Tiga benda ni penting kalau kita boleh hidup sampai penghujung, kita boleh buat amal. Tujuan kita nak umur panjang ni bukan nak orang kata sorok-sorok, tapi kita nak dapat beramal dan kita nak duduk di sisi Allah nanti di syurga Firdaus, nak duduk di tempat yang terbaik. Kita sekarang wah kerja banyak, nak selesa, nak duduk tempat yang baik, nak ada kenderaan yang baik. Begitu jugalah di sisi Allah nanti. Kita tak nak kita duduk senang sini, besok kita tak senang, kita diseksa dan seumpamanya wali dan segala. Jadi apa tiga perkara yang kita kena buat dan di manakah perkara itu ada dalam Al-Quran? Tuan-tuan dirahmati Allah, saya pernah bincang dengan tuan-tuan dalam surah Hud, ayat 3 ayat yang pertama yang perlu kita kaji selidik untuk dapatkannya. Surah Hud selepas surah Taubah rasanya. Ayat ini juga penting untuk kita hadamkan dalam diri kita. Ini sebagai bagi yang dah belajar sebagai tazkirah, dan bagi yang mungkin baru pada dia, ini sebagai satu ilmu, insya-Allah. Tiga benda yang kita kena buat di sini. Tengok ayat 2 tu. Surah Hud ni buku surah 221. Okey. 221. Kalau kita boleh faham tiga ayat pertama tu atau 4 ayat pertama, Allah sebut, kita tengok daripada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ya, salah tu huruf. Alif Lam Ra. Jangan mana sebab huruf alif huruf je, kan? Al-Quran ni dia datang ayat, dalam ayat ada kalimah, dalam kalimah ada huruf. Dan kalau tidak ada huruf ini, dia tidak akan terbentuk ayat-ayat yang banyak yang kita baca ini. Lepas tu dia kata apa? Kitabun uhkimat ayatu. Kitabun, sudah bunyi dah. Kitabun, tanwin dia panggil, tanwin ganti kepada satu kalimah yang disembunyi. Kalimah apa yang disembunyi pada lepas kitab itu? Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab Quran. Jadi kita boleh takdirkan kitabul Quran, kitab Al-Quran itu. Gitu. Bagaimana kitab Quran yang kita miliki ini? Uhkimat ayat-ayat dia cukup cukup sempurna, cukup mantap, cukup hebat dan cukup memberi nikmat kepada orang yang mengamalkan dirinya. Ihkam ni macam kalau kita bubuh kederaman, bubuh dalam kita mesin kita tu kan, dia kemah nak longgar-longgar dia ihkam. Maknanya sempurna ayat-ayat. Ayat itu dia nak ceritanya. Ayat itu ihkam, kemas, sempurna, tidak ada kecacatan, tidak ada kekurangan, kan, ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian difasal-fasalkan, dipecah-pecahkan,
Ada nama surah Fatihah, ada nama surah Baqarah, ada nama surah Al-An'am, dan cerita dalam Baqarah itu apa, cerita dalam surah An-Nisa itu apa, Al-Imran itu apa. Kemas, Fussilat, pasal-pasal. Kita pun chapter, kita kata dicipta-ciptakan, dipasang-pasangkan. Siapa yang memasalkan, yang menyusun tu? Milladun hakimin khabir. Milladun dari Allah lagi. Ladun dari sisi, ladun ni dari sisi hakim, maknanya Allah yang sifatnya hakim, bijaksana. Khabir, dia pakar. Profession dia tu tahu nak letak kat mana sesuai dengan keperluan kita sebagai hamba. Gitu. Lepas pada dia cerita Quran, dia cerita apa? Oleh sebab itu, wahai sekalian hamba-hambaku, satu, Allah ta'budu illallah. Ini terus. Allah ta'budu illallah. Itu syarti wajib. Satu warning yang merupakan syarat wajib hidup di dunia untuk bahagia yang kita kata tadi. Bahawa jangan sekali-kali larangan. Ta'budu, kamu mengabdi diri illallah, kecuali kepada Allah. Nak hidup bahagia, kena ibadat tanpa syirik. Ini syarat pertama yang anda dapat hasil daripada ini. Ibadat tanpa syirik. Kena buat ibadat. Semua hidup kita ini, kita berusaha biarlah ia dikategorikan dalam nilai ibadat. Sebab ini mana? Illallah. Innani lakum, sesungguhnya aku. Aku tu ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan inilah ucapan Allah, nasihat Allah kepada kita semua sebagai hamba. Innani lakum, sesungguhnya aku kepada kamu, minhu, daripadanya. Minhu tu mungkin kitab tu. Daripada kita itu nazir, sebagai ancaman kepada orang yang syirik, yang tidak mengambil diri kepada Allah. Apa nazir itu? Nanti kita tengok ayat ini. Wa bashir, dan aku juga sebagai pembawa atau Tuhan yang memberi berita gembira kepada orang yang dia hanya mengambil diri kepada Allah. Kita kena confirmkan nilai hidup kita ni, ubudiah kita ini tidak berlaku syirik dalam hidup kita. Kan? Pertama, amal ibadat kita ini biar Allah terima. Yang kedua, tidak ada unsur-unsur syirik dalam hidup kita. Syirik ada dua, muslimin-muslimah. Syirik akidah tak berlaku pada kita, tapi syirik ibadat. Syirik ibadat ini kadang-kadang berlaku dalam beberapa ayat dan surah Al-An'am yang kami sedang bincang sekarang ni, akhir-akhir ni. Ada jenis dia panggil syirik amal. Syirik amal. Contoh dalam surah Al-An'am yang berbentuk syirik amal. Muka surat 135. Ayat 63. Okay. Dia ada kaitan dengan ayat sampai ayat 163, 62 sorry. 62, 63, 64. Sama ada share dengan tuan-tuan, boleh buat kajian lagi. Ayat 62 tu, ala lahul hukmu, kan? Ala lahul hukmu. Ni pun warning, ingat kamu semua. Lahu, miliknya, kan? Miliknya sahaja al-hukmu, segala syariat.
segala syariat, milik Allah segala hukum. Hukum itu mana syariat, keputusan. Wa huwa, dan dia Allah asra al-hasibi, amat segera penghitungan hasibi. Saya nak beritahu kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, perkataan lahul hukmu ini satu ayat yang teori dan praktikal kena berlaku sekali. Contoh, kita kata, kalau kita tanya semua kita ni, syariat yang perlu kita tegak, syariat apa? Hukum hakam yang perlu kita ikut, hukum Allah kan? Tanyalah orang Islam, semua hukum Allah itulah yang perlu ditegakkan di bumi. Buktinya Allah beri di sini. Ingat, lah milik Allah lah segala syariat ataupun hukum hakam itu. Tiba-tiba dalam ayat yang berikut dia kata ayat ayat 64, qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kemudian kamu melakukan syirik. Dalam ayat ini sebahagian pandangan mengatakan syirik ni orang tadi, orang yang terima, orang Islam yang terima hukum daripada Allah, tiba masa laksana, dia laksana undang-undang lain, dia terima lahul hukmu, lahul hukmu, dia terima. Tapi bila laksana, dia laksana hukum lain. Orang ini sama ada dia sengaja ataupun tak sengaja, dia telah meninggal ataupun merubah ayat 62 tu. Lahul hukmu dia jadi al-hukmu lahu. Soalanlah begitu. Al-hukmu lahu ni maknanya kita terima hukum Allah sebagai hukum yang tetap, tapi kita laksana hukum lain. Ini yang melibatkan syirik ni syirk. Kita buat, kita terima yang Allah punya, tapi laksana yang lain. Ini kena berhati-hati. Kita takut ubudiyah kita di sini tersangkut, yang menyebabkan kita tak boleh dapat umur yang cukup tadi, kesihatan yang cukup tadi. Saya tak cakap kepada orang lain, kita semualah, kita kena fikir sama-sama kan. Jadi, dan juga kesihatan yang sempurna pada 3 anggota itu. Jadi ini antara contoh yang saya dapat daripada surah Al-An'am. Sebenarnya dia panjang, jadi kita baca daripada awal lagi, baru dia nampak nilai-nilai itu. Baik, yang kedua, tuan-tuan, kita kembali balik surah Hud. Kembali balik surah Hud, surat 221 tu. Pertama, kita kena usaha ibadat kita tidak melibatkan syirik dan ibadat kita diterima. Ibadat kita diterima ni, ulama ada dengar daripada Syekh Umar Habib Umar ni, dia kata dalam ceramah dia kata ibadat yang diterima Allah, pertama ikhlas, yang kedua ikut Nabi, dua syarat. Kemudian ada cek pula dalam surah Kahfi, dia syarah dua ni, dia kata mana-mana ibadat, sama ibadat khusus sembahyang, puasa, zakat ataupun ibadat umum, ibadat yang kita buat amal-amal yang buat kerana Allah, ibadat juga ibadat kan, kita akan dapat pahala, confirm dapat pahala sempurna. Dia dapat, dia pecah daripada dua tadi lah, ikhlas dan juga ikut Nabi. Kita tak tahu macam mana nak ikut. Jadi yang nampak daripada surah Hud ini dan surah Kahfi ayat 110 ayat terakhir tu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, itu dia syarah, dia ada 4. Pertama, setiap amal itu kalau kita buat, kita reti syarat tak buat, kita reti, tak boleh buat ikut. Yang kedua, kita mula dengan niat. Setiap amal kena niat. Yang ketiga, kita panggil ikhlas. Ada dah ikhlas ni kan?
Yang keempat, istiqamah. Kalau ada ni, buat dengan ilmu, mula dengan niat kerana Allah, dan ikhlas. Yang keempat ialah istiqamah. Kufur amal kita diterima, apa-apa pun kita buat. Maknanya kalau kita buat kerja-kerja umum tapi kerana Allah, kerja-kerja masyarakat kita buat, kita ada nilai-nilai ikhlas dan nilai istiqamah, itu insya-Allah kita diterima sebagai amal. Ini syarat. Dan kita tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan syirik pada Allah, sama ada syirik akidah ataupun syirik amal, syirik perbuatan. Yang kedua yang disebut dalam ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum, itu syarat yang kedua. Hendaklah kamu wahai hamba-hambaku memastikan kamu istighfar, minta maaf akan Tuhan kamu. Istighfar di sini ada cek beza antara istighfar dengan taubat. Istighfar ialah kita minta maaf atas kesilapan yang lampau. Taubat ialah kita berubah, menyesal, meninggal dan melakukan. Jadi di sini ada dua syarat, yaitu wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kamu minta maaf akan Tuhan kamu sehingga kamu dimaafkan. Tsumma tubu ilaihi, kemudian kamu bertobat. Tubu itu perintah juga. Hendaklah kamu kembali, yakni bertobat kepada ilaihi ilallah. Ini 3 syarat. Maknanya untuk kita dapat tadi kena 3 syarat ini. Pertama, sekarang ini kita, contohnya kita duduk begini, kita bertaubat. Taubat bermakna kita patuh kehendak Allah SWT. Taubat ada 3, menyesal terhadap perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, meninggal segala larangan Allah. Yang ketiga, melaksanakan segala perintah Allah. Dan kalau ada urusan kita dengan ni, kita takutnya dengan anak-anak, kita kena selesai dengan anak-anak. Maknanya taubat. Maknanya sekarang ni kalau kita taubat, maknanya kita ikutlah hukum hak Allah kata dalam surah Al-An'am tadi, ala-alakul hukum tu, kita ikut 100%. Maka insya-Allah kita dah bertaubat. Tadi kita ibadat dengan sempurna, sekarang kita bertaubat. Isu lagi yang lama-lama tu macam mana? Jadi Allah minta supaya kita kena istighfar. Istighfar. Ini 3 ini, maka jaminannya yang 3 tadi ada di sini, yaitu daripada perkataan yumatti'kum mata'an hasanah ila ajalin musamma. 1, Allah beri hidup seronok kepada kamu dengan mata'an hasanah sampai ke ajal musamma, ila ajalin musamma. Disebut juga di sini, pada tempat-tempat dalam Quran di sini. Yang kedua, yang anak kata rezeki itu perlu kita ada ni, ialah ayat berikut. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Allah akan sempurna. Yu'ti ni kita tuakan, kita dah tahu Allah nak buat kerja, Allah ambil, dia beri kita saat kita perlu. Contohnya kita ada anak, ada cucu, dia tak kerja tapi anak bagi duit, anak jaga semua sekali. Kita dapat ni satu keistimewaan. Keistimewaan kalau kita boleh dapat, kita boleh tak tahu lagi masa tua kita. Kadang-kadang anak kita sibuk, tak sempat nak tengok kita, cucu kita pun tak kisah sangat. Jadi kita takut kita tertinggal dalam keadaan gitu. Antara puncanya kita tidak jaga 3 perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah di tua kita ni, di masa tua kita ni Allah kurniakan. Sekarang ni kita boleh pergi mari bersama sendiri. Masa tua nanti tak boleh nak pergi kalau kita umur panjang. Jadi Allah akan yu'ti kulladzi fadlin fadla. Wa in tawallaw, ini kita tahu. Wa in tawallaw, tawallaw ni maknanya tatawalla. Jika kamu berpaling, maknanya tidak taat, Allah ta'budu. Tawallaw min ta'budullah, Allah ta'budullah wa anistaghfiru rabbakum thumma
kita cuai daripada tiga ni, tawallah dia panggil. Fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Maka sungguh-sungguh aku bimbang. Aku ni mungkin Allah, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai, sebagai rasul yang menyampaikan kalam Allah. Fa inni akhafu alaikum. Maka sungguh-sungguh aku bimbang berlaku pada kamu. Akhaf ni khusus pada azab. Aku bimbang berlaku ke atas kamu azab yaumin kabir. Yaumin kabir. Dalam tafsir menyebut yaumin kabir, yaumil qiyamah. Tetapi ada yang menyatakan bahawa yaumin kabir ni hari tua. Hari tua. Kabir ni tua. Kabir ialah hari peristiwa besar lah. Kematian, hari tua, hari kematian, hari mahsyar, hari kita dihimpun dalam di padang mahsyar, dan hari kita berdepan dengan Allah yang berhisab. Hari kita dihitungkan amal kita. Itu semua dikatakan yaumi kabir. Maka ketika inilah kita akan berdepan dengan isu yang besar, iaitu kesukaran hidup di penghujung usia, di hari-hari besar. Kenapa kita kata azab yaumil kabir ni hari tua termasuk? Sebab ayat sama tu, ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah tempat kamu pulang. Gitu. Maknanya azab yaumil kabir ni mungkin masa-masa tua kita terseksa hidup. Jadi untuk kita tidak terseksa sepanjang umur yang Allah beri, seksa kita mungkin disebabkan kita tak dengar, telinga kita tak boleh pakai dah, mata kita tak boleh lihat dengan baik dah, hati kita jadi nyayang, fikiran kita nyayang semua sekali. Jadi untuk tidak berlaku semuanya ini, tiga perkara di atas ini perlu kita mengambil berat. Sebab tu dalam Quran ni penuh dengan nasihat, penuh dengan planning untuk kita selesai masalah-masalah kita sepanjang umur yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang anda dapat sekarang dalam surah Al-An'am banyak rupa-rupanya. Surah Al-An'am, surah An'am ni binatang ternakan. An'am juga daripada perkataan nikmat, na'imah, binatang ternakan. Itu adalah satu kenikmatan. Sebab dalam hidup kita diceritakan dalam surah Al-Imran, Allah setiap manusia ini diberi 6 nikmat. Nikmat berkeluarga, nikmat isteri, satu suami isteri, nikmat anak cucu, nikmat harta, 3, nikmat kenderaan, 4, nikmat binatang ternakan, 5, nikmat kebun-kebun. Disebut dalam surah Al-Imran ayat 14. Nikmat ini ialah nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada setiap ahli bumi, khususnya kita manusia. Maka orang kata kalau boleh ianya mendapat nilai yang baik kepada kita sepanjang umur yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Sebab itu terakhir sekali muslimin muslimat sekalian, saya nasihat pada diri saya dan kita semualah yang ada ini, kita kena kata kalau boleh, orang kata sebelum kita melihat matahari keluar, kita bersama Quran. Untuk apa Quran? Quran ni bila kita baca, kita belajar agama, kita buat 3 perkara. Pertama, kita tengok. Yang kedua, kalau boleh kita dengar. Kita dengar ni, kita baca kuat sikit. Kita baca kuat. Jangan tengok, kita baca kuat. Biar dengar di telinga kita. Yang ketiga, bila kita baca kuat, kita tengok, kita dengar tu, kita fikir ayat yang kita baca tu. Jangan baca nak lepas ni. Fikir. Sebab apa? Sebab 3 benda ni, telinga, mata, fikiran perlu diaktifkan. Dan aktifan yang paling penting ialah dengan rahmatan Al-Quran. Ada yang lain
yang menyatakan bahawa tujuan Quran diturun ialah penamaan kepada ketiga-tiga anggota ini. Ayat ini dalam surah apa? Allahumma salli ala surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Dia penambah. Oleh sebab itu, kalau boleh di cadangan dalam kita baca Quran, biar apa pun baca 2-3 ayat, tengok biar kita dengar lidah kita fasih, lepas tu kita fikir, oh gini kan. Baca kita kata tak ada ayat yang kita baca ayat 1 tadi. Kita pun kita apa ni tanwin, kita Al-Quran. Oh, memang pada sempurna ayat tu ayat dia. Semua fusilah kemudian dia buat pasal. Siapa yang buat ini? Miladun, dari sisi hakim Allah yang maha bijaksana khabir. Nak tengok Fatihah macam mana dia susun, nak tengok surah Baqarah macam mana dia susun. Kita jadi semangat untuk mendekati dan mendalami setiap ayat Quran. Khususnya kita peci ni kan banyak masa. Kita cuba renung-renung dan usaha untuk mendekati dengan Quran. Apatah lagi surah Yasin. Surah Yasin ni tuan-tuan, kalau kita baca sekali Yasin ni, kalau boleh kita harian, amal harian kalau boleh. Sebab dia qalbul, kata Nabi SAW, Yasin kullu inna kulla syai'in qalba, setiap benda ada hati. Wa qalbul Quran Yasin, qalbul Quran, hati Al-Quran Yasin. Sesiapa yang membaca dengan bacaan yang sempurna, sekali baca sama dengan 10 kali khatam Al-Quran. Disebut dalam hadis surah Yasin itu ada di hadis ini. 10 kali bacaan khatam Quran lengkap. Dan nilai-nilai dalam surah Yasin juga hebat. Kalau kita boleh hayati dengan betul-betul, kita rasa nikmat hanya dengan surah Yasin. Subhanallah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pengurusian yang ringkas ini memberi manfaat kepada kita untuk kita sentiasa peka dengan Al-Quran. Dan Quran ini tidak ada satu pun yang melekakan kita. Makin kita baca, makin kita semangat, makin kita baca, makin jelas. Cuma itulah yang antara perkara yang anda dapat setakat ni. Anda setakat ni anda akan buat tiap hari, dan sebelum matahari naik, saya akan baca Quran bersama-sama masyarakat. Saya khususkan di Syakiri dan Isni sampai Khamis. Jumaat saya buat di Masjid Zaid, dan hari-hari satu hari saya kuliah-kuliah biasa. Wow. Pagi-pagi start subuh sampai masuk sunat Isra. Ada di sunat Isra kita berhenti. Jadi kita cuba buat amal itu. Target kita nak supaya umur kita cukup, boleh buat amal, dan rezeki kita cukup, kita berhidup bahagia, dan anggota-anggota kita tadi sempurna sampai kepada penghujung. Itu targetlah berasas ayat tadi. Dan harapan kita doalah pula, doa supaya apa yang kita target itu kita dapat capaikan. Sekadar itu, aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw